Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi di Resi TV untuk siaran malam bagi 11 hari bulan Januari 2021. 3 jam lagi kita akan menghadapi perintah kawalan pergerakan penuh di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Ada negeri yang akan menyambung PKP bersyarat. Jadi bagi mereka yang berada di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan, kita akan kembali kepada momentum 18 Mac 2020 nampaknya. Manakala seluruh negara untuk pertama kali dalam sejarah moden, saya sebut dalam sejarah selepas merdeka, kita akan mengalami darurat politik. Dia berbeza dengan Mageran sama sekali kerana dia bukanlah darurat yang seperti era zaman komunis ataupun darurat Mageran. Ini hanyalah darurat politik seperti yang saya jelaskan panjang lebar petang tadi. Jadi sesuaikan diri, pastikan. Saya agak terkejut juga kerana pergerakan trafik untuk keluar daripada Lembah Kelang sangat tinggi, jalan di mana-mana jam. Sekali lagi menggambarkan bahawa apa pun terjadi, walaupun kerajaan mengumumkan lebih 40 kluster sporadik ataupun kluster yang disebarkan oleh pergerakan rentas negeri dan rentas daerah bagi COVID-19 adalah kluster orang balik kampung. Tapi masih ramai lagi orang memilih daripada 2 minggu berada dalam PKP penuh dan juga darurat ni, daripada berada di bandar lebih baik balik ke kampung tanpa sedikit pun rasa bimbang dan tidak mengambil pelajaran daripada apa yang saya bangkitkan petang tadi. Tapi dah tentulah saya fikir kata akhirnya kalaulah manusia itu cerdik, dia mengatasi nafsu. Kalau manusia itu digambarkan kurang cerdik, nafsu akan mengatasi fikiran. Itu saja gambaran bagaimana naluri dan akal bekerja dalam mengendalikan manusia. Ramai orang akan bagi macam-macam alasan, tapi saya tetap berpegang kepada alasan yang paling berbahaya adalah kemungkinan anda adalah orang yang telah dijangkiti tetapi tidak menunjukkan gejala dan anda merentas sempadan negeri malam ini, pulang ke kampung. Dan yang menanti di kampung mungkin bayi, seperti kes Alostar yang saya katakan bagaimana bayi berusia 2 tahun mati kerana menerima jangkitan akibat saudara mara daripada Lembah Kelang yang menziarahi mereka. Bagi kluster 16 yang membabitkan satu kematian seorang wanita juga sama. Mereka berkunjung, mereka adalah orang yang sihat tapi berkunjung ke rumah saudara yang sihat tetapi bergejala. Akhirnya saudara yang bergejala itu selamat setelah dikesan sebagai kontak, selamat. Yang mengidapnya pula 18 orang, seorang mati dan 17 yang lain terpaksa melalui proses kuarantin di pusat isolasi. Jadi inilah gambaran kenapa negara kita mengalami kesusahan. Kalaulah hari ini saya fikir dengan kenderaan jam, kemungkinan antara 200 ke 300 ribu warga Lembah Kelang keluar daripada Lembah Kelang untuk menghabiskan 2 minggu PKP di luar bandar. Sekiranya hanya 1,000 sahaja yang menjadi perumah, iaitu mereka yang berada dalam zon merah yang berpositif tapi tidak bergejala dan pulang dan menyebarkannya, dinisbahkan 1 kali 4 adalah 4 kali 8 adalah 32. Kalau mengikut susunan kluster, berarti seorang boleh memberi jangkitan kepada 32 orang. Kalilah, jadi kita akan ada 32,000 kes kalau 1,000 yang pergi keluar daripada Lembah Kelang dan masuk ke kawasan yang lain dan kemudian menyebarkannya. Kalau 10 kali ganda, kita akan ada 32,000 kluster baru dalam tempoh 7 hari dari sekarang, apabila kuman yang apabila virus yang berumah di dalam tubuh mula menunjukkan gejala. Tapi inilah apa yang boleh kita buat, tuan-tuan. Di mana-mana walaupun kita dah bagi tahu bahawa wabak ini menjadi tidak terkawal kerana cuti tripet hari Christmas pada 25 Disember dan juga cuti tripet tahun baru 30, 31 hingga 1 Januari adalah punca di mana rentas sempadan yang diizinkan ini menyebabkan wabak. Tapi orang tetap nak rentas sempadan. Kita doakan je lah. Tetapi akhirnya doa adalah perkara yang terakhir boleh dilakukan setelah berlakunya akibat. Terkejut juga ramai orang memilih untuk meninggalkan Lembah Kelang walaupun mereka tahu bahawa mereka tak diswab. Dan saya jelaskan kepada saudara bahawa desakan utama yang dibuat oleh pihak Persatuan Doktor-Doktor Malaysia adalah untuk meminta kerajaan swab 80,000 orang sehari kerana mereka yakin ramai yang tidak bergejala
adalah mereka yang sedang bergerak bebas dengan menjadi perumah kepada COVID-19. Tetapi kerajaan tak boleh membuat 80,000 swab di kawasan merah adalah kerana beban yang paling besar sekiranya swab dibuat 80,000 sehari di garisan merah dan 10% dapati positif, di mana kita nak meletakkan 8,000 orang ketika sekarang keadaan pusat isolasi telah pun terhad dan penuh. Tapi pada waktu yang sama, orang-orang yang pulang ni dia tak tahu, kata perkembangan menunjukkan bahawa tidak semua kita yang sihat ini adalah orang yang tidak dijangkiti oleh COVID. Jadi kita doakanlah tidak ada berita warga tua mati, tidak ada berita kanak-kanak mati kerana orang Lembah Kelang, zon pewabak ni keluar dan meninggalkan Lembah Kelang malam ni. Itu saja yang saya akan bangkitkan dalam 4 minit pertama ni. Kita ada berapa view 471 lah. Tadi ramai orang bertanya kepada saya tentang darurat, kena preview yang petang saya dah cerita detail apa itu darurat yang ada sekarang. Ramai yang bertanya juga tentang PKP dan persekolahan di Perlis dan juga di Sarawak. Walaupun Sarawak pula seketika mereka diumumkan melangsungkan PKPB, tetapi Kota Kinabalu, Miri semua telah disahkan mempunyai kes kluster. Jadi mereka ada PKP diperketat di 3 daerah dan yang lain-lain masih mengekalkan PKP bersyarat. Untuk anak-anak yang sekolah, saya fikir di Perlis dan di Sarawak, kalaulah malam ini tiada ancaman rentas sempadan daripada orang Lembah Kelang yang pulang ke Perlis, kemungkinan Perlis akan selamat. Tapi kalau malam ni ada mereka yang merentas dari Lembah Kelang terus menuju ke Perlis, atau mereka yang merentas Lembah Kelang singgah di mana dan jangkitan-jangkitan. Saya cerita pada saudara, ambil saja kes kluster Siwanaga. Kluster yang sangat unik. Seorang yang didapati positif diminta kuarantin, hadir di kedai, di restoran nasi kandar. Kebetulan restoran nasi kandar tu pula kesemua yang ramai pelanggannya adalah pemandu trailer. Pemandu trailer singgah di kedai, kemudian menerima jangkitan, dan trailer ni pergi sampai ke seluruh negeri Kedah, menjadikan akhirnya kluster Siwanaga telah mencetuskan satu kes yang sangat panik. Daripada seorang kemudian menjangkiti lebih 200 atau barangkali 300 orang dalam kluster Siwanaga yang mencetuskan sejarah kes paling tinggi klusternya di Kedah. Kecuali kluster tembok ni, kluster penjara kita tak risau sebab dia telah berada dalam kluster terkawal. Yang kita risau adalah kluster sporadik, di mana seorang bawa dan pindahkan. Kita doakan malam ni tidak ada yang menjadi pembunuh tanpa niat. Apabila anda keluar daripada Lembah Kelang dengan tubuh yang dijangkiti tapi tidak bergejala, dan anda memindahkannya kepada warga tua di kampung atau kanak-kanak di kampung, anda menjadi pembunuh yang tidak sengaja. Saya menggunakan perkataan itu kerana sepatutnya semua orang sedar. Macam saya sendiri, tuan-tuan, saya sentiasa menganggap diri saya adalah seorang pewabak yang tidak bergejala. Sebab saya datang daripada zon merah. Jadi sikap tersebut akan meletakkan saya dalam keadaan selamat. Kerana saya hanya menghadkan kontak saya di sini je. Kontak saya di sini je. Dan semalam adalah kali pertama saya berjalan kerana menziarahi kawan-kawan yang berniaga untuk melihat impak perniagaan apabila PKP nak dilaksanakan. Jadi saya tinjau sebab saya nak menulis di Malaysia Insight minggu depan apa yang akan terjadi kepada peniaga apabila 14 hari pertama COVID, perintah kawalan pergerakan penuh ini dilaksanakan. Kerana ramai kawan-kawan beritahu kata mereka tak mungkin dapat bertahan lagi ketika selepas PKP 10 Jun, 11 Jun mereka buka perniagaan pun sebahagian daripada mereka terus tidak dapat melansaikan hutang kedai dengan baik dan macam-macam. Tadi saya tinjau untuk membolehkan artikel saya pada hari Ahad ni, ada substan di mana saya berada dalam persekitaran perniagaan. Okey, malam ni saya akan naik barang murah lagi. Kita belanja-belanja je, saya akan naikkan combo. Malam ni paling banyak yang saudara kena tunggu adalah barang-barang menarik macam ni. Ni ada hoodie ni, Gareth Bale nombor 11. Ini adalah barang semua orang cari saya rasa ni. Ini adalah Real Madrid ni, Fly Emirates. Barang-barang macam ni akan saya turunkan dengan harga murah je, tapi saya akan naikkan dulu yang edisi branded ni dengan harga RM60 kot saya rasa. Saya tengok, kalau saya rajin sekejap saya turunkan RM50. Tengok respons saudara, saya akan turunkan RM50. Saya nak jalankan apa dulu, t-shirt petang tadi laju 35 set, saya tak ada banyak baki. Saya rasa saya jalan t-shirt dulu lah. Okay, helper semua kita naik t-shirt dulu, baru saya lelong benda ni. Ataupun saudara nak, okay, saya tunggu seminit je. Nak combo t-shirt branded 350 ataupun nak suruh saya jalankan
Kita panggil apa ni? Hoodie. Kalau nak saya jalan hoodie pun tak banyak. Saya akan jalankan hoodie adalah per helai. Kalau saudara nak combo t-shirt branded, memang branded gila. 350 je saya jual. Saya tak naik. Walaupun saya plannya adalah barang eco yang saya naikkan lebih awal. Saya naikkan 350. Lepas tu barang kepala patutnya branded yang A. Kita akan naikkan 380. Tapi kami buat keputusan kata A atau B jalan je lah 350. Sebab kita tak mau mengelirukan orang yang menonton dalam bentuk streaming. Mereka tak dapat melihat kualiti secara dekat kerana ini adalah streaming video. Jadi kita kekalkan 350 je. Berarti combo yang akan dinaikkan petang, yang telah dinaikkan 35 pasang petang tadi dan akan dinaikkan malam ni dalam 20 pasang dan 20 pasang adalah combo yang diasingkan untuk harga 3 helai RM80. Tapi kami jual 3 helai RM50 je. Okey, 350. Tadi ada beberapa orang yang minta tip bagi mereka yang meniaga macam mana nak go on streaming. Lepas saya jual ni saya akan cerita tentang on streaming. Saya juga telah menyiapkan satu artikel untuk Astro Awani Online mengenai streaming dan nak habis dah artikel tu mungkin malam ni saya siapkan, besok akan share. Saya hanya perlu beberapa gambar je untuk memberi nasihat kepada orang Melayu bahawa bukan saja premis online yang saudara meniaga di Facebook tu, letak gambar tu pun telah tidak berkesan kerana data menunjukkan terdapat 57 juta posting perniagaan di Malaysia sehari. 57 juta. Daripada 26 juta akaun Facebook kerana ramai orang meniaga, berarti 2.8 juta akaun perniagaan posting 3 sehari. Kemudian repost dan orang lain yang meniaga kek, meniaga apa semua tu, kita mempunyai 57 juta posting dalam bentuk gambar, foto dan caption teks yang menceritakan tentang perniagaan. Jadi bagaimana anda nak bergantung pada perniagaan online sekiranya orang akan melihat lambakan poster begitu banyak di dalam Facebook. Maka itu saya jelaskan kepada saudara, streaming adalah yang lebih baik kerana FB sendiri telah memberi platform streaming yang baik dari segi bisnes. Cuma nanti saya advise lah sikit. Saya akan go on barang dulu. Tak semua orang meniaga ni kan. Okay.